penonton yang macam tu mungkin akan kecewa lah, dia akan cakap bosan cerita ni. Hai, selamat datang ke Pot Gebang. Okey, aku tahu aku dah lama tak buat video di dalam channel Pot Gebang ni sebab aku ada menguruskan sedikit kerja dan juga sebenarnya aku tak banyak keluar pergi ke wayang, walaupun ada movie-movie baru yang ditayangkan di Pawagam, tapi aku macam tak ada kesempatan dan aku agak tak berapa gemar pergi ke wayang sekarang sebab wayang yang ada dekat daerah aku ni cuma ada satu dan wayang tu agak, pada aku kondisi dia agak uzur lah, dia ada masalah bau dalam hall Pawagam dia, yang mana dia ada bau terkempam macam bau bekas bangkai tikus. So menyebabkan aku tak berapa nak eager untuk pergi tonton wayang kalau cerita-cerita biasa. Tapi disebabkan ada satu cerita yang memang aku tunggu-tunggukan dan aku memang peminat this character, iaitu cerita The Batman. Okay, so aku kuatkan juga diri aku untuk pergi tengok cerita The Batman ni di Pawagam, walaupun Pawagam tu bau macam tikus mati. Okay, cerita The Batman ni adalah arahan daripada pengarah Matt Reeves dan dia punya pelakon utama yang melakonkan watak Batman adalah Robert Pattinson, ya, yang jadi vampire dekat Twilight. Dulu dia vampire, sekarang dia kelawar, lebih kurang je kan. Okay, dan dia punya heroin dia adalah Zoe Kravitz. Ceritalah nama dia, aku tak ingat. Dia jadi Catwoman. Okey. Pasal Robert Pattinson ni sebenarnya dia dulu masa mula-mula dia orang umumkan cerita The Batman dan kemudian pelakonnya adalah Robert Pattinson. Aku rasa macam aku tak apa yakin lah sebenarnya dengan Robert Pattinson ni. Walaupun aku okey dengan lakonan Robert Pattinson selepas Twilight dulu kan. Masa dia berlakon dalam cerita All Evil Earth, benda tu aku lupa yang dekat Netflix tu. Dan kemudian dia berlakon cerita Tenet. Lakonan kat situ, dua filem tu aku tengok quite good, sangat bagus lah lakonan Robert Pattinson ni. Tapi lakonan dia dekat Twilight tu pada aku tak semenggah mana lah. So Robert Pattinson ni dia macam dia dibayangi oleh lakonan dia yang dekat Twilight. Orang just ingat dia bila sebut Robert Pattinson, oh Twilight boy macam tu. Sedangkan dia sebenarnya ada lagi filem-filem lain yang dia berlakon yang sangat bagus. So pada masa tu aku pun macam terkeliru, aku pun macam sama-sama juga macam meragui, boleh ke Robert Pattinson ni bawa watak Batman kan. Dan kemudian masa tu pula Batman dia macam ada isu kan. Asal-asal sebenarnya Batman ni di Warner Brothers nak buat sepatutnya filem Batman yang dilakon dan diarah dan juga ditulis, tak silap aku, oleh siapa tu pelakon Batman Justice League tu, lupa nama dia tu. Ini kan pelakon ni. Okay, tapi kemudian dia di show apa benda lah, dan dia tak jadi berlakon dan juga mengarah cerita Batman tu. Dan kemudian Warner Brothers decide untuk buat cerita Batman tapi version lain, bukannya Batman yang tak ada kena lah dengan Batman Justice League tu. Ni the new version of Batman. Maybe lain universe apa, aku tak sure. Tapi Batman ni tak ada kena mengena dengan Dark Knight Rises punya trilogy dan juga tak ada kena mengena dengan yang Batman Justice League. Aku bukan pembaca komik Batman DC apa semua tu, tapi ramai yang katakan bahawa benda cerita The Batman ni adalah macam sangat bukan sangat, ada macam paling antara yang paling hampir lah dengan Batman asal di dalam komik macam tu. Aku tak sure ketepatannya, tapi aku ada baca macam itulah dia kata. Kenapa? Dan aku agak setuju jugalah sebab dia memaparkan Batman ni, dia perbezaan dia dengan Batman yang Justice League dengan Batman The Dark Knight trilogy dengan this one of Batman. Aku bandingkan tiga ni je lah sebab ini je yang paling dalam Batman era kini kan. Batman yang 90-an semua tu, Forever semua tu, aku dah lupa dah macam mana dia punya cerita. Kalau Batman yang Justice League, dia punya Batman tu dia lebih fokus macam dia macam tak realistik tu. Yalah, dia macam superhero kan. Dia punya, even dia tak ada kuasa, tapi dia punya teknologi, dia punya gadget-gadget dia tu macam gadget yang macam tak real lah, kita cakap gadget yang macam terlalu futuristik. Sepadanlah dengan dia punya environment superhero, orang-orang yang berkuasa macam tu kan, ada kuasa superhero.
So itu dia punya the version of Batman. Kemudian Batman The Dark Knight pula yang dilakukan oleh Christian Bale, dia punya konsep adalah Batman tu movie tu berkonsep realism, di mana dia memaparkan macam ideologi, politically, kemudian memaparkan benda yang real lah. Dia punya gadget pun gadget yang macam gadget yang bukannya terlalu tak tercapai di akal dia punya teknologi. Tapi dia punya dalam cerita tu The Dark Knight ni dia lebih fokus on macam menaikkan tema anarki, dan juga dia meningkatkan watak Batman tu sebagai macam menunjukkan dia lebih kepada symbol of superhero ataupun symbol of hero lah kepada the city. Tapi untuk dalam cerita Batman yang this one version Robert Pattinson, dia punya Batman dia still berkonsep Batman yang realism. Dia punya gadget pun taklah canggih mana, Batman kira gadget yang sesuai lah, yang kita rasa gadget yang logik yang dia ada. Dan dia punya watak Batman tu dia memaparkan dan menunjukkan watak Batman yang sebagai penyiasat, sebagai detektif. Dia focusing on macam mana Batman ni menyiasat jenayah menggunakan kepintaran dia punya IQ dia untuk menyelesaikan jenayah, menyelesaikan teka-teki oleh Riddler kan, watak penjahat dalam cerita ni. Jadi dia berbeza lah dengan Batman The Dark Knight dengan Batman Justice League. Jadi benda ni macam something new yang kita boleh nampak dekat dalam Batman version movie. Macam tu aku suka sebab dia memaparkan lebih kepada sisi Batman sebagai detektif, sebagai penyiasat tu. Kemudian macam aku cakap juga tadi, lakonan Robert Pattinson dalam filem ni sangat tak mengecewakan lah, walaupun aku agak meragui dia pada peringkat awal, tapi rupanya bila aku tengok, dia punya lakonan dalam filem ni quite good. Berbaloi lah dia dipilih sebagai Batman. Lepas tu handsome pula tu, dia punya jawline tajam betul. Kemudian pasangan dia Catwoman tu siapa tu, Zoe Kravitz pun very nice. Kemudian pelakon-pelakon lain macam si Riddler, Penguin, siapa lagi tu, Falcon, semua tu dia punya lakonan. And Gordon punya apa ni, si Commissioner Gordon aku terlupa nama dia, Commissioner or something, pun James Gordon tu pun dia punya lakonan sangat baik. Kemudian lagi satu, dia punya music score untuk filem ni. Walaupun dia punya music score bukan macam The Dark Knight, dia punya music score dibuat oleh Hans Zimmer kan. Kita boleh nampak dia punya vibe Hans Zimmer masa kita tengok The Dark Knight, dia macam more orchestra. Tapi untuk movie The Batman yang kali ni, dia punya music score dia dibuat oleh music director yang bernama Michael, aku lupa nama dia, Michael Giacchino or something nama dia depan ujung dia. Dia ni juga buat cerita music score untuk No Way Home, tak silap aku, Spider-Man. Kemudian cerita Zootopia, cerita Inside Out, apa lagi, cerita Up Disney tu kan. Music score aku macam tak berapa familiar dengan this music director, tapi sepanjang filem ni aku rasa music score dia tu sangat membantu untuk kita feel the movie. Aku walaupun muzik dia orang kata macam cool, apa ni, bukan kelam, macam bunyi dia macam dark sikit kan, tapi dia menimbulkan, sebab movie Batman ni memang dia dark. Dia bukannya cerita Iron Man, bukan cerita Aquaman, dia Batman, superhero yang duduk dalam gelap. So dia punya cerita pun memang dark. So bila cakap pasal dark, of course visual dia pun memang agak gelap sedikit lah. Macam aku cakap lah, kau nak expect apa dengan cerita Batman. Cerita Batman mostly memang cerita dia memang agak dark, dan dia punya visualize dia punya tu pun memang sedikit gelap lah. Tapi still okay, aku still boleh enjoy. Dan dia punya plot untuk cerita ni, kat sini ni aku agak 50-50 lah dengan plot cerita ni. Bukan 50-50 pasal aku tak suka. Pada aku sangat suka dengan perjalanan plot cerita ni. Dia very detail lah. Walaupun cerita tu lama, agak 3 jam kot, 2 jam something, tapi almost 3 hours lah, kita conclude 3 hours kan. Cerita ni walaupun ceritanya 3 jam, tapi aku rasa macam aku tak rasa macam bosan duduk dalam pawagam untuk menonton cerita The Batman ni sampai habis, daripada awal sampai habis. Tapi dia punya, aku akui lah, pacing cerita ni dia memang agak perlahan, tapi perlahan yang okey pada aku, sebab dia movie penyiasatan, movie pasal misteri, so dia mesti kupas satu-satu lah. Tapi pada orang yang jarang tengok cerita
misteri, cerita investigation, maybe dia orang akan rasa macam dia expect masuk tengok cerita superhero kan, macam cerita Marvel, cerita Iron Man, cerita Captain America. Maybe dia akan expect lain lah. Sekali tengok, alamak kenapa cerita macam ni, gelap, slow plotnya. Maybe dia akan agak, penonton yang macam tu mungkin akan kecewa lah, dia akan cakap bosan cerita ni. Tapi pada orang yang memang tahu macam mana Batman punya theme movie tu, dan siapa yang biasa nonton cerita investigation pun, dia orang akan enjoy this film. Dan cerita investigasi cerita pasal penyiasatan investigation ni, dia macam ada dua version tau. Satu version yang macam fast pace, macam cerita CSI kita tengok contohnya. Kemudian ada juga yang version yang macam slow pace, macam dulu aku suka tengok cerita Midsummer Murder. Aku suka tengok dengan mak aku dekat Astro Hallmark ada. Midsummer Murder yang version lama tau, 90-an, 2000, awal 2000 tu. Yang version baru ni, season 20 lebih ni, aku dah tak tengok dah. Yang version lama tu, padahal dia drama aje, tapi satu drama tu dalam sekitar 1 jam 45, dekat 2 jam lah. Dia punya pacing misteri tu terungkai sangat perlahan. Dia macam slow tapi kita enjoy. Dia macam itulah aku cakap, dia movie investigation yang slow pace. Dia ada yang fast pace, ada yang slow pace. Cerita The Batman ni dia adalah movie macam cerita movie investigation yang version slow pace lah. Tapi still engkau tak rasa bosan. Dia bukannya yang slow pace yang sampai kau rasa macam ngantuk macam ni. Tapi still itulah aku cakap, kenapa 50-50. Untuk orang yang minat memang akan enjoy cerita ni. Tapi kalau yang memang tak minat ataupun tak ada latar belakang mengenai Batman, tak tahu pasal Batman punya karakter apa kan, ataupun yang tak minat pasal investigation, fokus on investigation sangat, misteri sangat, maybe dia akan rasa cerita ni bosan dan mengantuk. Terpulang lah. Tapi aku still bagi markah yang tinggi lah untuk plot cerita The Batman ni. So markah keseluruhan untuk cerita The Batman ni adalah sebanyak 4.25/5, ataupun daripada segi persentasenya adalah sebanyak 85%. Movie ni dapat grade A. Aku sebenarnya nak bagi grade A+, 90 ke atas, tapi maybe memikirkan bukan mungkin lah, memang akan ada segelintir penonton yang biasa, yang macam tak terlalu minat Batman, yang tak terlalu minat slow pace punya style penceritaan. Maybe dia akan rasa filem ni boring. That's why lah aku tak boleh bagi markah yang tinggi sikit, sebab memikirkan ada kelompok yang macam tu, memang akan dia rasa cerita ni akan boring. Tapi pada aku yang minat, aku tetap cerita ni cerita best. Dan saranan aku, siapa yang minat macam aku punya cerita rasa, pergi tonton cerita The Batman ni. Serius, tak menyesal, memang best. Dan untuk filem The Batman ni, aku tak sure dia akan ada lagi tak kesinambungan selepas ni, sebab macam tak ada confirmation lagi. Tapi aku rasa mungkin ada atau mungkin tak ada. Tapi kalau dia nak buat kesinambungan, memang boleh, sebab dia bagi sedikit macam info, cebisan-cebisan, menunjukkan beberapa watak yang mungkin akan menjadi watak antagonis dalam dalam movie seterusnya. Kita tahu, kita boleh teka lah, walaupun dia tak tunjuk siapa tu, tapi kita boleh teka itu siapa. Ada watak antagonis yang sangat sinonim dengan Batman lah kan. Okay, dan sampai di sini saja gebang aku pasal movie The Batman 2022 ni. Dan sebelum aku akhiri video ni, aku ingin memohon maaf sekiranya aku ada tersilap kata, terkasar bahasa ataupun tersilap fakta sepanjang video ni. Dan semoga kita berjumpa lagi di lain video, insyaAllah. Assalamualaikum.